Hai semua, kita jumpa lagi dalam kelas refleksologi. Sekarang ini kita sedang berada di dalam tajuk 7.0 iaitu merekod perkhidmatan refleksologi kaki. Jadi hari ini kita akan lihat tajuk 7.2 iaitu ruang penyimpanan produk refleksologi. Jadi ruang penyimpanan produk refleksologi. Okey, anak-anak semua dah sedia? Okey, kita teruskan ya. Mula-mula kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada akhir pembelajaran topik ini, okey, saya boleh menerangkan cara penyediaan ruang penyimpanan produk refleksologi. Okey. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang kita pelajari dalam topik besar, prosedur, dokumentasi. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang jenis-jenis dokumen. Okey, jadi minggu ini kita akan belajar tentang ruang penyimpanan produk refleksologi dan di minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar tentang susunan stok dan pengendalian dokumen. Okey, jadi minggu ini kita akan bincangkan tajuk ruang penyimpanan produk. Okey, mula-mula sekali. Kenapa ruang penyimpanan produk refleksologi ini penting? Cuba fikirkan. Kenapa kita kena ada ruang untuk kita simpan produk refleksologi ini? Okey, ini kerana pertama, untuk memudahkan penyimpanan produk. Kita ada tempat khas untuk simpan produk. Jadi, tak adalah produk itu kita letakkan di lantai ataupun merata-rata di dalam pusat rawatan. Dan untuk mengelak kesesakan. Okey, dan terutama sekali untuk mengelak kemalangan. Contohnya, minyak urut. Okey, kalau kita tidak ada ruang penyimpanan yang khusus, okey, kemungkinan minyak urut tersebut, botol dia jatuh, tumpah ataupun pecah. Jadi apa yang berlaku? Minyak urut kan licin. Jadi mungkin berlaku kemalangan apabila kita terpijak kawasan yang licin tersebut. Mula-mula kita lihat jenis-jenis ruang penyimpanan. Okey, yang pertama, ruang penyimpanan terbuka. Cuba lihat gambar. Okey, kalau anda lihat, ruang penyimpanan tersebut tidak ada pintu ataupun dinding. Maksudnya ianya terbuka. Jadi, mudah untuk kita melihat produk. Contohnya adalah seperti rak kayu, rak besi dan rak plastik. Okey, jenis ruang penyimpanan yang seterusnya adalah ruang penyimpanan tertutup. Okey, ruang penyimpanan tertutup. Jadi, ruang penyimpanan tertutup ini ianya tertutup. Jadi, kita tak boleh lihat produk-produk yang berada di dalam ruang ini. Jadi, produk disusun di dalam ruang penyimpanan. Jadi, apabila ditutup, pintu ruang penyimpanan itu ditutup, jadi ia kelihatan kemas. Tetapi sukar untuk kita melihat produk di dalam ruang penyimpanan. Maksudnya kita kena buka pintu almari tersebut, barulah kita lihat apa yang berada di dalamnya. Okey, jadi contoh ruang penyimpanan tertutup adalah almari ataupun kabinet. Seterusnya, apakah ciri-ciri ruang penyimpanan? Okey, yang pertama, ruang yang mencukupi. Jadi, apabila kita memilih ruang penyimpanan produk, kita hendaklah pastikan ianya ada ruang yang mencukupi untuk kita simpan kesemua stok barangan ataupun produk kita. Yang kedua, ianya boleh dilaraskan untuk menyimpan saiz produk yang berubah-ubah. Contohnya, kadang-kadang kita beli produk itu dalam bentuk pukal, iaitu banyak sekaligus. Okey, untuk mendapatkan harga yang murah. Jadi, mungkin saiz ini tidak sama. Okey, contohnya kita beli dalam saiz pukal, mungkin dia jual dalam botol yang besar. Jadi, rak ini
Okey, contoh rak ini adalah rak yang kita boleh ubah. Okey, ketinggian setiap paras dia. Okey. Yang ketiga, ianya hendaklah mudah dibersihkan. Maksudnya, contohlah kalau produk tumpah, okey, di ruang penyimpanan, sangat mudah untuk dibersihkan. Jadi, ini adalah salah satu ciri yang penting dalam ruang penyimpanan. Dan yang keempat, ianya hendaklah dilabel dengan jelas dengan maklumat berikut. Okey, nama produk, saiz produk dan juga tarikh luput. Kenapa? Okey, contohnya sekiranya anda menggunakan ruang penyimpanan tertutup terutamanya. Okey, kita tak dapat lihat apa yang berada di dalam ruang penyimpanan tersebut kerana ada pintu. Okey, jadi sebab itu penting untuk kita letakkan label di pintu ruang penyimpanan tersebut supaya kita tahu, di dalam ruangan ini ada produk ini. Contohnya lotion. Jadi tak payah kita buka pintu almari ataupun kabinet itu untuk lihat apa yang berada di dalam. Cuma perlu lihat pada label di pintu sahaja. Okey. Kaedah penyimpanan. Okey, kaedah penyimpanan berbeza untuk item yang berbeza. Okey, pertama, item guna habis. Ingat lagi tak apa itu item guna habis? Item guna habis adalah bahan yang kita gunakan, okey, dan ianya habis sekali guna. Jadi contohnya lotion ataupun minyak urut. Okey, dan ianya hendaklah disimpan dalam keadaan bersih dan kemas. Ini contoh dia. Lotion minyak urut ini biasanya dia disimpan di dalam bekas. Okey, botol, okey, jadi ataupun balang. Jadi ianya hendaklah boleh disimpan di tempat yang bersih dan kemas. Okey, kaedah penyimpanan untuk item bukan guna habis pula sedikit berbeza. Okey, apakah item bukan guna habis? Contohnya, kapas, tisu, tuala, span. Okey, ianya hendaklah disimpan dalam keadaan yang kering. Contohnya tisu. Kalau tisu ni kita simpan di tempat yang basah, lembap, apa yang berlaku? Ianya akan jadi rosak. Okey, dan ianya kalau boleh dilindungi dalam keadaan terlindung dan steril. Steril maksudnya bersih. Okey, kita kurangkan pencemaran. Okey, itu maksud steril. Jadi contohnya kita boleh susun dalam ruangan penyimpanan tertutup. Okey, rumusan. Apakah topik-topik yang kita dah pelajari pada hari ini? Okey, hari ini kita belajar tentang ruang penyimpanan dan kita melihat pada pertama, jenis ruang penyimpanan, kedua, ciri-ciri ruang penyimpanan dan yang ketiga, kita lihat pada kaedah penyimpanan. Ini pula tugasan hari ini. Anak-anak lengkapkan peta buih ataupun peta minda dengan maklumat daripada nota ataupun video ini. Okey, pautan kepada tugasan ada pada slide ini, paparan ini. Okey?